Kepada orang-orang ni baik dia beruzlah. Tidak baik, pada saya tidak baik bergaul dengan masyarakat. Masyarakat yang tidak faham saat ni lah, hak lagu saat ni lah, tak baik. Lebih baik duduk seorang. Lebih baik duduk seorang. Sebab apa? Kalau dia duduk seorang, dia ada hasil. Kalau orang biasa ni boleh jadi duduk seorang, dia timbul fikiran yang bukan-bukan, tak baik. Sebab tu dia tak boleh duduk seorang tu. Nabi tak boleh duduk seorang, kena duduk dua ke apa. Pergi mana-mana pun kena dua, sekurang-kurangnya. Dia tak boleh duduk seorang. Sebab apa? Sebab bahaya kepada setengah-setengah orang. Tapi kepada setengah-setengah orang tidak. Duduk seorang tu lebih baik. Baik tu bukan untuk semasa tu, untuk semasa lain. Untuk masa lain, untuk masa akan datang. Tu. Nak ceritalah satu ceritalah. Kalau di Pakistan ada seorang Maulana tu, Maulana Wahiduz Zaman nama dia. Dia jumpa dengan orang 5 minit lah. Penting setara mana pun 5 minit dia tulis dah di pintu dia 5 minit saja. Tak boleh lebih pada tu. Kalau lebih pada 5 minit dia akan cabut pergi. Dia tak kira dah. Tak cara dah. Duduk. Dia tak cara dah. Muka rakyat dah kan tulis dah. Tulis dah pintu. Tapi cuba kita tengok benda hasil yang dia buat. Siapa kelan ni? Kita duduk sini, saya duduk sini ni, boleh bahasa Urdu, baca kamus hadis dia dalam bahasa Urdu. Itu saja satu-satunya kamus hadis. Mana kalau kita baca hadis mana-mana pusaka buka tu, jelas najili wa kamus hadis. Sunan Sittah ni, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, semua dia terjemah belakang. Dia terjemah belakang. Sebab tu dalam bahasa Urdu ada. Salah satunya terjemah dia. Orang lain buat so, hak tu so. Dia Sunan Sittah dia sorang. Terjemah bukan terjemah saja. Macam ni kan terjemah saja. Dia ada nota kaki pula. Tapi hidup dianya 5 minit saja kalau nak jumpa dengan orang. Sebab tu kita kata dia ada hasil. Hasil dia tu boleh orang kemudian tupai. Tapi kalau kita hidup dengan masyarakat semasa ni kan, habis kat tu. Orang sebut lah baik bagus dia, ajak mari rumah gapo gitu gini. Gitu. Lepas tu hak sepatutnya berapa puluh tahun dia ngaji, dia duduk baca, gapo dia boleh beri kepada orang kemudian. Takkanlah hidup di sekat sekeliling ni saja. Tapi kalau dengan mengarah tu berapa jauh boleh pergi. Siapa ke kita sini, kita dapat baca. Bukan hak sezaman dengan dia pun boleh baca. Itu faedah dia nya. Jadi kepada orang seperti itu, kalau perlu, tak apa, dia uzlah, lebih baik hak lagu tu. Bahkan bergaul tu tidak baik kepada dia. Tetapi molek juga tidak semua lagu tu. Kalau semua lagu tu payah juga. Dia tu fikir lagu lain tu. Jalaluddin As-Suyuti yang terkenal sebagai imam besar tu kan, dia mengarang 500 buah lebih kitab dalam macam-macam bidang. Setengah-setengah tu 10 jilid ada. Dia lagu mana hidup dia? Umur dia tidak panjang. Tak panjang umur dia, 48 tahun ya. Cuba kita fikir lagu mana dia. Orang zaman dulu susah, bukan bolpen, bukan komputer sekarang ni. Mudah. Kalau silap kena sapu, kena celup dah awak tu sulit. Dengan cara lagu tu susah, ketah pun susah. Macam mana dia boleh sampai setara tu? Pelik juga. Tapi kalau kita tahu sejarah dia tak pelik. Umur 40 tahun dia salah habis dengan orang yang dia kenal. Lepas ni tak jumpa dah. Jangan tanya dia. Jangan tanya, jangan tak sah. Dengan orang waras salam belakang lepas tu tak jumpa. Siapa mati? Tu keadaan. Itu orang panggil pengarang seroti. Siapa lon ni? Berapa ratus tahun orang duduk guna lagi kitab dia, berguna dalam pelbagai bidang. Tu dia fikir silaturahim juga. Orang kata tidak ada silaturahim, anak beranak tak pergi mari. Anak beranak ni siapa anak beranak? Kadang-kadang kita melera, kita pergi, dia tak melera kita. Tak tanya kita benda ni boleh buat ke tidak, ustaz. Dah buat cara dia. Kalau kita tak pergi, dia serati. Tengok. Lepas tu hasil dia setara mana? Hasil dia
Silaturahim waktu saja. Lepas tu berapa ramai lagi orang yang perlu kita hubungi. Anak-anak kita belakang sepanjang masa. Waktu yang Imam Nawawi tak si menikah tu. Tak apa dia tak nikah apa. Sebab nikah ni nak ke dia? Nak anak. Anak tu kebajikan dia buat apa juga kita. Tapi anak ni tak jamin juga. Anak ni pun tak jamin juga. Dia tinggal kitab dia. Bila orang guna boleh juga pahala kalau nak pahala. Tidak mesti ikut anak saja. Lepas tu orang yang guna kitab dia tu boleh pahala ke dia? Kalau maksud nak pahala, boleh. Lepas tu silaturahim, tidak silaturahim. Ada dalam setiap rumah, pergi. Kitab dia tu. Misalnya saya, bila nak mengajar Muslim, baca kitab Imam Nawawi. Jumpa sama dengan dia. Bukan orang sesama dengan dia, jumpa dengan dia. Ambil munafaat dengan dia. Alangkah beruntungnya orang lagu tu. Muslim lah tu, tak cara dunia tu. Tak cara dunia tu. Setengah ulama kata dia ni menikah juga sebab mak dia. Tapi dia menikah pun dia tergelar dalam hak dia. Siapa gitu. Jadi siapa bini dia kata siapa dia bininya, kita kau lagu mana? Nak kau dia. Taklah kalau tidak perlu ke dia tak apa, dia pun paling cerah sekali. Itu baru sebab tu kita tengok kesan dia tu kan lama mendalam. Kesan dia tu orang guna sampai bila-bila. Sebab jiwa dia hak tu dia ada menghadap dengan Tuhan, minta dengan Tuhan, hak tu hak dia. Yang lebih bermakna kepada ulama lah. Kepada ulama kita ayat tadi tu memang baik kalau duduk suku. Uzlah tu. Bahkan kalau dia tidak duduk suku, duduk bergaul dengan masyarakat, kadang-kadang habis masa. Tapi kepada orang lain boleh jadi tidak gitu. Kepada orang biasa boleh jadi tidak gitu. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Tengok keadaan lah. Walau bagaimanapun kita orang biasa pun kita kata kalau duduk bergaul, duduk kecek kongsi, tak ada makna juga. Tak ada makna juga. Baik duduk seorang, boleh baca Quran, boleh baca buku, boleh berzikir, kita kata boleh bertasbih. Tetap mana duduk seorang itu lebih baik juga. Kecuali kalau duduk ramai-ramai bergaul seperti kita kata ngaji, tak apalah, tu ada faedah lah tu bergaul. Tapi kalau bergaul hak biasa ni kan, cuba kalau kita fikir berapa banyak kita boleh bawa pergi sekali kalau kita duduk bergaul tu. Nak mati belakang ni, nak mati. Pengurusi kita pun tak ada dah. Mudah-mudahan dia pengarah kita. Mudah-mudahan dia bawa lah hak dia buat. Bawa lah hak dia buat ni, jasa dia ni, mudah-mudahan sampailah kepada dia. Ada sesuatu. Hak tu ya dia fikir pun. Dia pun fikir royak dia kita nak mati. Dia pernah royak saya kita nak mati, nak tinggal sesuatu. Kenapa dia nak tinggal? Mana hak boleh berterusan lah untuk dia. Mudah-mudahan lah kita minta dengan Allah SWT ini menjadi jariah lah untuk dia, berpanjangan lah untuk dia. Gapa dia je kalau kita fikir kita pula, gapa dia kita buat. Hak kita duduk bergaul tu, dia tu bergaul lah, hasil pergaulan lah buat ni majlis ni umum lah, hasil pergaulan ada faedah lah bergaul lah. Tapi kalau kita itu benda yang kena fikir. Kalau kita bergaul apa faedah untuk akhirat kita? Kalau tak ada faedah, bahkan jadi bala pula, tak ada pasal. Jadi Tuhan tanya, kecek gapo, tak ada pasal. Baik duduk seorang lah kalau gitu. Baik duduk seorang. Dia benda ni supaya uzlah ni luah juga mana dia. Kadang-kadang kita menikah, tua mati, lepas tu nikah pula kita kata kan. Kena fikir tu, nikah tu apa makna, apa faedah. Memanglah dalam hadis sebut orang menikah tu pahala dia banyak semayang pun lebih, memanglah. Tetapi lebih ada kalanya tidak gitu. Kau serabut. Kena fikir juga. Akibat bergaul tu kau serabut, tak ada pasal lah tu. Anak-anak cucu ada dah kita kata. Kalau seorang kita duduk seorang tak ada gangguan lain, boleh jadi kita boleh tumpu lah mana akhir hayat kita. Tidak kita kata rugi, boleh jadi lebih baik. Tapi tidak secara mutlak. Boleh jadi kepada setengah-setengah orang tidak lebih baik. Hak tu fikir sendirilah. Jadi duduk seorang tu lebih baik, kau duduk ramai lebih baik. Tu fikir sendiri. Tengoklah. Kalau sesuai, kalau munasabah, boleh jadi duduk ramai, bersuami sampai ke mati lebih baik.